Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa ya hari ini, hari Ahad. Biasanya saya tidak membuatlah sidang media pada hari Ahad, tetapi saya dah bertekad untuk membuat sidang setiap hari. Jadi kita terus kepada topik hari ini. Ya, saudara-saudari, apa yang berlaku hari ini adalah perbalahan. Perbalahan melibatkan dua pemimpin Melayu Islam. Ya. Jadi saudara-saudari tahu perjuangan saya ini adalah perjuangan agama, raja, bangsa dan negara. Dan saya realistik, bukan idealistik. Dan perjuangan saya ini murni, niat dia murni, iaitu untuk menjurus ke arah landasan di mana kita menghala ke penyatuan ummah secara menyeluruh. Jadi bila kita cerita PPBM nak bergabung dengan bekerjasama dengan UMNO, PAS tu alhamdulillah. Okey. Tetapi hari ini saya nak rungkai satu perspektif yang menarik. Baik. Nombor satu, bila kita cerita penyatuan ni menyeluruh ni, kita jangan hadkan kepada sistem berpolitik, sebab ada pemimpin yang kata perjuangan parti mereka adalah untuk agama dan sebagainya. Jadi bila kita cerita penyatuan dari segi agama tu, kita jangan hadkan dari segi parti politik. Perbincangan tu perlu juga ada usaha untuk berbincang dengan pihak-pihak yang berkenan, pihak-pihak yang waras daripada PKR, amanah. Ini susah bagi setengah orang untuk terima ya. Tapi yang waras. Sebab kalau orang dah cap satu-satu kumpulan tu berdasarkan nama parti tu dan kata kumpulan ni memang tak boleh terima sebab dia ni bawa logo amanah, maknanya tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Mereka kata kena ada penyatuan. Tak apa PPBM join UMNO, tak apa, sebab ini adalah menjurus kepada penyatuan. Tetapi tidak ada usaha. Bila tidak ada usaha, maka itu adalah satu penipuan. Penipuan. Sebenarnya bila kita cerita penyatuan menyeluruh ni, usaha kena ada. Sebab ada pihak yang waras, ada pihak yang tidak waras. Ya, ada pihak yang waras, ada pihak yang tidak waras. Jadi kalau ada orang kata kita kena bincang dengan Anwar Ibrahim, itu saya setujulah, itu memang buang masa. Tapi kalau orang kata kita kena bincang juga dengan mungkin kumpulan ini dalam PKR, kumpulan pemuda ni, mereka nampak macam ni, macam tu, baik, saya setuju. Ya. Jadi sebab kita kena faham, sistem berparti ni bukannya sistem Islamik. Sistem ni asal usul dia termasuk demokrasi ni, asal usulnya ada sangkut paut dengan kerajaan Rom dulu, Empire Rom dulu. Dan Empire Rom tu beransur-ansur bertukar menjadi satu Empire Kristian yang memiliki nilai-nilai agama Kristian, bukan Islamik. Tidak ada apa-apa sifat Islamik di dalam sistem berparti berdemokrasi. Jadi kita kena clear. Jangan cerita penyatuan, jangan cerita perpaduan ummah, tapi pada masa yang sama memilih, kita nak penyatuan parti-parti ini, yang ni tak payah. Jadi biarlah argumen-argumen kita ke arah penyatuan tu berada pada landasan yang betul. Okey, itu satu. Kedua, cara kita laksanakannya biarlah tidak ada unsur penipuan. Kadang-kadang kita terpaksa menggunakan helah kalau helah itu boleh membantu ummah, boleh membantu menyelamatkan Islam, boleh membantu melindungi kemuliaan agama Islam. Tetapi apabila helah itu atas kepentingan pihak tertentu, kepentingan politik, kepentingan wang, kuasa dan kedudukan, maka itu bukanlah lagi satu helah yang boleh diterima pakai dari segi sudut agama, moral dan sebagainya. Contoh, kalau ada agenda untuk memecah belahkan PPBM, kemudian pihak tertentu masuk ke dalam UMNO, kemudian yang lain tu terpinggir, MP-MP terpinggir, itu bukannya helah yang baik. Itu akan menjurus kepada perpecahan Melayu Islam
yang teruk. Okey. Baik. Sekarang saya nak tanya saudara-saudari. Perbalahan yang berlaku hari ini melibatkan Melayu Islam versus Melayu Islam. Ada sebab ada usaha untuk menolak sekumpulan Melayu Islam tu ke belah pembangkang untuk permanent pembangkang, dan ada yang masuk kerajaan. Jadi ketua-ketua kat sebelah sini tu Melayu Islam. Nak kata Cina sokong ke tak sokong ke, itu saya tak peduli. Ini Melayu Islam versus Melayu Islam. Jadi tafsiran yang diberi oleh beberapa penulis, penganalisa dan sebagainya, penulis Facebook, penganalisa live, bahawa ini is Chinese versus Muslim, is bullshit. Is Malay Muslim versus Malay Muslim. Dalam pilihan raya memang ada unsur Cina akan ke sini, Melayu akan ke sini. Tetapi dari segi politik, ini adalah pencaturan Melayu Islam versus Melayu Islam, terang-terang depan mata. Tapi cyber trooper menimbulkan persepsi bahawa ini adalah Chinese versus Muslim, Malay. Ini silap. Ini orang agama kita lawan orang agama kita, tapi dia alih perhatian kepada perkauman Cina lawan Melayu. Ini salah. Baik. Dalam menjayakan rancangan ini, hari ini saya tak nak masuk mendalam. Hari ini rungkaian saya ni bukannya rungkaian sebenar dalam erti kata yang sebenar. Ini adalah saya nak lontar satu persoalan. Jadi saya nak nyatakan, dalam usaha untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, pihak yang sebenar-benarnya bertanggungjawab dan paling instrumental, dan tanpa dia memang benda ni takkan terjadi, dan sekumpulan kecil dalam UMNO ni memang tunggang orang ni untuk jayakannya, bukannya Muhyiddin Yassin. Orang itu adalah Azmin Ali. Baik, ingat tu. Sekarang, nombor 2. Sebelum tumbangnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, ada banyak NGO yang sama ada berdaftar atau tidak berdaftar. Mereka aktif sama ada di luar atau di Facebook atau di Telegram dan sebagainya. NGO ni racist gila mereka punya percakapan dan sebagainya. Bukan hanya hentam DAP. Hentam DAP tu memang saya pun hentam DAP. Kalau orang racist tu memang saya hentam. Tapi hentam Cina, bangsa Cina di Malaysia, memang dah masuk perkauman tahap gila lah. Baik, hentam. Bukannya berretorik secara, bukannya berhujah secara rasional, berfakta. Memang ada racist pun, tapi bukannya secara berfakta 100% beremosi dan perkauman. Sebenarnya kebanyakan kumpulan-kumpulan ni adalah di bawah tajaan 1-2 pemimpin di dalam puak kartel UMNO yang saya akan ceritakan di babak lain. Saya dah berjanji beberapa kali saya akan cerita, dan memang saya akan cerita perkenaan puak kartel ni. Dia adalah kumpulan minoriti, tapi saya akan cerita kemudian. Baik. Mereka adalah tajaan. Ya. Kalau nak tahu, dana pun ada. Pemimpin-pemimpin tertentu, aktiviti semua ni adalah tajaan. 1-2 ekor ni pemimpin ni, mereka menaja, tapi berpura-pura tidak terlibat. Ya. Ada juga kumpulan terima dana daripada 1-2 pemimpin ni, daripada belah seorang pemimpin yang tidak terlibat dengan UMNO pun ada terima. Dua-dua side dia terima. Yang sini tak tahu dia dapat dana dari sini, yang sana tak tahu dia dapat dana daripada sana. Baik. Kesemua ni pemimpin ni, dia terkam, dia serang Datuk Azmin Ali. Ya, semburit, serang gila babi. Baik. Lepas Sheraton jadi macam mana? Senyap kan? Senyap kan? Nak saya cerita lagi bukti bahawa Azmin ni ditunggang? Senyap kan? Baik. UMNO tidak akan kembali dalam, walaupun UMNO masih belum kembali sepenuhnya, UMNO sebenarnya tidak akan kembali tanpa jasa Azmin. Suka Azmin ke tak suka Azmin ke, itu saya tak kisah. Ya, saya tak kisah. Tetapi faktanya is all about Azmin. Baik. Lepas tu bila Muhyiddin, logically Muhyiddin akan letak orang yang paling dipercayai sebagai orang kanan dia. Bila dia letak Azmin, ada 2-3 ekor dari puak kartel ni. Kalau you dah teka, pandailah.
Tapi itu bukannya semualah pemimpin Puak Cartel tak puas hati. Tak puas hati, tak dapat jawatan. Babak jawatan ni saya tak nak cerita di dalam sidang media ni, sebab saya dah cerita sebelum ni, dan kalau saya nak saya ulang, tanya kepada saya dalam ruang komen, saya akan buat satu sidang media khas untuk ulang ya babak jawatan ni. Mengapa sebenarnya pertanyaan-pertanyaan beberapa pemimpin ni berkenaan jawatan ni pertanyaan yang bodoh. Saya akan ulang. Tapi buat masa ni mereka tak puas hati. Jadi mereka serang Azmin, tapi semburit ni dia senyap. Okey, nombor satu, memang logik lah Muhyiddin letak orang yang dia paling boleh percayai, sebab dia bukan majoriti dan UMNO boleh buat apa-apa sahaja. Nombor dua, ada retorik yang dimainkan kononnya lah, adakan PRU, UMNO dah bersedia, Muafakat dah bersedia. Saya selalu beritahu saudara-saudari, jangan terlalu besar kepala, pastikan kaki berpijak di bumi, jangan terlalu overconfident. Saya bukannya menyerang, saya cuma kata jangan overconfident. Sebab propaganda ni dah dimainkan terlalu melarat. Logik yang saya nak sampaikan ialah mudah. Kalau benar UMNO dah bersedia, saya cabar pemimpin UMNO letak jawatan daripada keluar daripada bukan kerajaan, letak jawatan sebagai ahli parlimen. 4-5 orang cukup. Trigger pembubaran parlimen. Cubalah macam mana kamu nak trigger. Ataupun 10 orang, sama ada dari UMNO atau PAS atau Combine ni, triggerlah kejatuhan kerajaan dan cetuskan pilihan raya. Saya cabar. Kalau dah bersedia lah tu, saya cabar. Saudara-saudari, percayalah, cabaran saya ni tidak akan disahut. Tak berani. Tidak ada sesiapa yang bersedia. Kalau dah bersedia hari tu, saya dah cerita sidang parlimen tu bukan dah orang dah jumpa dalam parlimen. Kalau dah nak kena COVID memang kenalah. Jadi perbahasan tu mesti akan diadakan, tetapi oleh dia tidak diadakan sebab hari itu hanya hendak memenuhi syarat untuk mengadakan sidang parlimen agar parlimen tidak bubar, sebab dah sampai cukup tempoh 6 bulan. Maknanya kedua-dua pihak tidak bersedia sebenarnya. Tak ada siapa yang bersedia untuk diadakan pilihan raya. Pihak pembangkang belum lagi membuat pencaturan dengan lengkap. Pihak kerajaan tak ada siapa yang bersedia. Ya. Baik. Jadi sekarang balik pada cerita Azmin ni. Jadi tiba-tiba senyap, semburit. Saya nak tanya. Okey. Kalau benar orang-orang ini yang kartel dan sebagainya ni, perjuangan dia adalah untuk perjuangan betul-betul Islamik, ya, untuk perpaduan ummah dan sebagainya, dan bukannya penyatuan politik. Sebab sebenarnya yang berlaku ni penyatuan politik, tak ada langsung hubung kait langsung dengan penyatuan ummah ni. Trust me, mereka menjaja penyatuan ummah dan sebagainya. Saya dah tahu lama dah benda ni. Tapi kalau benar niat dia murni adalah untuk penyatuan perpaduan ummah, saya nak tanya, kalau esok PPBM pecah, okay, ada majoriti MP ni memang dah nak lari dah pergi ke Camp Tun. Sama ada sidang media saya lepas tu korang percaya ke tidak, Tun has the numbers, tapi dia sebenarnya tak buat apa-apa. Ada sebab, itu not relevant. Tetapi MP-MP yang membuat keputusan untuk masuk UMNO pula, saya nak tanya, okay, UMNO ni setuju tak Azmin jadi calon timbalan Perdana Menteri dan seterusnya Perdana Menteri? Tak setuju kan? Jadi memang tak sincere lah. Kononnya kita satu tim, satu keluarga, tak sincere. Kalau Azmin lah penyebab UMNO boleh kembali, tapi UMNO tidak akan sekali-kali. Jangan cerita Azmin jadi calon bakal Perdana Menteri, timbalan pun mereka takkan terima. Kalau boleh Azmin duduk jauh-jauh, sebab UMNO dah catur siapa yang Puak Cartel lah, dan Puak Cartel ni minoriti, dah catur siapa yang akan duduk di position-position utama. Akhirnya rancangannya adalah, Muhyiddin sendiri tak tahu, adalah untuk perlahan-perlahan mengetepikan Muhyiddin. Itu rancangan dia. Ya. Kalau benar jujur, saya rasa Azmin layak.
Oh, tiba-tiba semburit dah berhenti. Pada masa tu, sebelum kerajaan pimpinan Pakatan Harapan jatuh, ui, Azmin ni tak layak dari segi moral, dari segi ini. Hari ni orang-orang yang sama berkata Anwar tak layak dari segi moral sebab dia ni bekas peliwat. Tapi tiba-tiba Bapa Azmin senyap. Sebab apa? Mereka perlukan Azmin. Kalau dah perlukan Azmin, maksudnya kamu bersetujulah. Azmin adalah dia berjasa dan dia amat diperlukan bagi tujuan memecah belahkan PBM agar semasa pilihan raya dia jadi muafakat nasional yang lebih besar dan Muhyiddin jadi Perdana Menteri balik lah, calon Perdana Menteri. Tapi Azmin boleh jadi timbalan Perdana Menteri lah. Tidak, UMNO tidak akan setuju. Tidak akan setuju. Dan walaupun UMNO bergabung dengan PPBM sekalipun, MPM masalahnya tetap sama. Bilangan kerusi yang akan diagihkan kepada ahli-ahli yang dahulunya dari PPBM ni cukup kecil. Takkan pemimpin-pemimpin UMNO ni semua nak berkorban. Takkan nak berkorban. Jadi pandang kiri, pandang kanan, pandang atas, pandang bawah, macam mana pun kita pandang benda ni, sudah berlaku perpecahan yang irreversible dan memang dah berlaku peralihan sokongan. Cuma masa akan menentukan bila benda ni akan terbongkar. Ya. Jadi tujuan saya buat sidang media ni hanya untuk mengetengahkan logik-logik, iaitu kalau benar ini adalah penyatuan atau usaha murni, terimalah Azmin. Cuba tanya, cuba mesej di dalam komen, terima tak Azmin? Tak terima kan? Jadi macam mana korang boleh harap benda ni berjaya? Ini sebenarnya adalah pertembungan Melayu versus Melayu. Bukan hanya Melayu pembangkang lawan Melayu kerajaan, di dalam kerajaan pun Melayu lawan Melayu. Ini adalah satu peperangan Melayu dari pelbagai pihak, termasuk puak kartel yang nak kuasa kedudukan dan sebagainya. GE15 sebenarnya bukan Melayu versus Cina. Ia adalah pertembungan warlord Melayu. Faham? Kalau faham, saya akan berhenti setakat ni sebab hari ni saya bukannya berniat untuk membuat rungkaian panjang lebar, pendedahan panjang lebar. Saya cuma nak berikan satu perkara agar saudara-saudari boleh balik berfikir. Tak payah nak kritik kat ruang komen. Tak payah nak kritik saya kat ruang komen sebab rata-ratanya majoriti ni memang tahu benar apa yang saya cuba sampaikan. Saya ulang, jawab saya senang. Kalau saya nampak ejen apa ni, kritik, kalau tengok komen ni memang banyak kritikan, tu saya biar. Ada orang mencaci Tun, ada orang mencaci Muhyiddin, itu semua saya biar. Ada orang memuji Muhyiddin, memuji Tun, saya biar. Masuk babak macam semalam, Regi JC ni ejen Mahathir, Regi JC ni ejen Hishamuddin pun ada, Regi JC ni ejen Zahid. Jawabnya buanglah, tendanglah. Apa lagi? Tendanglah. Mencarut ni semua tendanglah. Saya cuma menyampaikan logik yang tidak boleh disangkal. Cuba sangkal logik saya. Kalau ada orang berani berdebat dengan saya, ini adalah logik yang saya sampaikan. Jadi berfikir. Saya minta saudara-saudari berfikir. Saya bukan minta saudara-saudari sokong mana-mana pihak atau jangan sokong mana-mana pihak. Itu korang kena faham. Ya. Jadi sebelum saya tujuannya adalah supaya cara berfikir, cara analisa saudara-saudari matang. Kaki berpijak di bumi, supaya keputusan-keputusan yang saudara-saudari buat tu berasas logik dan tidak anda tidak duduk dalam kepompong propaganda sehingga percaya dengan propaganda karut daripada pihak-pihak tertentu yang sememangnya dibayar dana untuk timbulkan propaganda ni dari dulu. Ya. Baik, sehingga kita berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.